pada tahun 2016. Lama dah Ustazah. Makna 16 tu dah macam tu, sekarang lagi dahsyat lah. Kita sebagai duk buat setiap hari kes ni pun kita bahasa orang kata tak sangka lah ada alasan macam sebegitu. Tapi sebenarnya bila kita nak bercakap tentang penceraian ni Ustaz, kan, kita kena bercakap tentang perkahwinan dulu. Jadi bila kita faham ayat ini, kita faham destinasi, kita faham tujuan perkahwinan, maka penceraian tu macam bila nak kahwin ni tak ada dah timbul isu nak bercerai. Tapi selepas kahwin baru nampak sisi-sisi yang kenapa dia ni apa The real. The real. Kita pakai tuala letak merata-rata. Tak suka kan. Kita berkahwin, sebelum kahwin kita istikharah. Kan nak kahwin dengan siapa lah, apa semua istikharah minta mak, ayah semualah, kawan-kawan semua segala. Tapi lepas kahwin kita tak istikharah dah. Sebenarnya tak boleh. Bila tak solat, Ramadan tak puasa, Allah. makan, tak ada sembunyi-sembunyi dalam rumah ni, makan saja. Ada anak makan Depan keluarga ni. Tu. ada, kita jumpa. Ada sana sini berpuluh. Hak remeh belakang tu. Berebut rancangan televisyen. Aduh, rebut remote TV. Pun boleh bercerai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Podcast Tera, podcast yang membincangkan isu-isu semasa, cabaran-cabaran kehidupan dan solusi dalam perspektif Islam. InsyaAllah hari ini bersama dengan saya Ustaz Akram Ikrami Taib Azamuddin, Ketua Unit Latihan dan Acara di Agami Group Sinar Berhad. InsyaAllah kita akan terus membincangkan dalam episod yang istimewa kali ini. Kita akan bincangkan topik yang sering menjadi persoalan dalam masyarakat kita, iaitu kenapa penceraian berlaku disebabkan hal-hal yang remeh-temeh. Apa dia yang remeh, apa yang temeh? Sekejap kita sembang insya-Allah. Okey, isu ni kelihatan kecil. Orang kata alah benda simple je, kenapa nak bincang? Tapi sebenarnya memberikan impak yang besar dalam institusi keluarga. Dan hari ini kita akan cuba memahami mengapa ianya berlaku dan macam mana kita boleh elakkan insya-Allah. Bersama saya hari ini adalah dua orang tetamu yang sangat berpengalaman dalam bidang masing-masing. Tetamu pertama kita ialah Ustazah Nur Laila Aniza. InsyaAllah Ustazah sebagai pakar motivasi, 17 tahun berpengalaman dalam bidang kekeluargaan dan pelbagai bidang. Okey, dan juga pemegang tauliah Jabatan Agama Islam Selangor. InsyaAllah. Apa khabar Ustazah? Sihat? Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah, seronok. Baik, yang kedua kita bersama dengan seorang peguam syar'i yang sangat berpengalaman, lebih kurang belasan tahun dah dalam dunia hal-hal syariah, guaman, kekeluargaan dan sebagainya. Telah mempunyai tauliah di semua negeri kecuali Terengganu. Maksudnya macam-macam orang dah jumpa, macam-macam kes, macam-macam hal remeh-temeh dah lah. Apa khabar tuan, sihat nah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syed, nampak gaya guaman tu ada tu. InsyaAllah. Baik, kita nak terus kepada perbincangan kita hari ini tentang topik penceraian yang berlaku. Yalah, kebetulan Ustazah dan Tuan Naim kan, kalau tengok hari ni hampir setiap hari kita dihidangkan dengan isu-isu penceraian. Kan? Masalahnya adalah dia ni memberi satu, kalau pandangan saya lah, satu trend yang baru. Kan? Tambah pula Ustazah, Tuan, cerai dan kahwin ni macam tukar baju pula. Orang dah kata tukar baju. Hari ni pakai baju, esok baju lain. 7 tahun dah kahwin, boring lah. Cerai lah. Lepas tu kahwin balik. Ataupun kami dah bercerai tapi kami boleh melancong bersama-sama. Kami dah bercerai tapi kami masih best friend, tak ada masalah. So macam-macam keadaan yang kita lihat hari ni. So saya nak pergi dulu dekat Tuan Nuaim. Bila sebut penceraian ni, okeylah isu-isu besar kan. Tapi saya ada baca dalam satu artikel yang ditulis oleh Sahibus Samahah Mufti Wilayah pada tahun 2016. Lama dah Ustazah. Makna 16 tu dah macam tu, sekarang lagi dahsyat lah. Okey, Tuan lagi tahu. Okey, keadaan yang kes-kes penceraian ni benda-benda yang kecil. Ubat gigi, suis lampu, lampin anak, pinggan tak basuh. So berdasarkan pengalaman Tuan Naim sendiri, macam mana sebenarnya Tuan handle dengan realiti yang berlaku tentang penceraian dalam hal yang remeh-temeh ni? Sila Tuan. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Menjawab kepada soalan moderator hari ni. Kita lihat trend hari ni.
trend perceraian hari ni, saya pasti kita sedia maklum sehari dua ni pun viral dengan pelbagai kes kan. Kes yang ada di media sosial hari ni melibatkan artis. Jadi semua orang akan dapat tahulah daripada media tu. Cuma kita lihat kepada trend hari ni sangat membimbangkan. Sangat serius masalah rumah tangga, masalah perceraian yang berlaku di kalangan orang Islam kita. Ya. Kita lihat daripada yang baru kahwin, yang baik yang baru, kahwinan yang tempoh masanya kita kata pendek, yang panjang, yang sederhana, semua ada. Okey. And so kita sepanjang kita duk jumpa kes-kes yang di mahkamah ni, biasanya kes yang serius lah kebanyakannya. Yang datang nak bercerai ni ada masalah yang serius. Kadang-kadang kita sebagai duk buat setiap hari kes ni pun kita bahasa orang kata tak sangka lah ada alasan macam sebegitu. Macam tu pun ada. Kita Ada. terkejut. Saya contoh lah sebelum saya nak masuk nak jawab Okey, tanya isu yang ni nak cerita remeh-temeh ni, banyak lah alasan remeh-temeh ni. Tapi saya nak sentuh tentang alasan yang serius ni dulu. Kenapa? Sebab sebagai satu kefahaman untuk masyarakat kita, mungkin dia orang tak sangka ada macam ni di luar sana. Kita lihat sebagai contoh, saya nak senaraikan ada 3 perkara. 3. Pertamanya, apabila kefahaman agama itu cetek dan kurang. Okey. Dia punca utama. Punca ni saya kelas. Jadi pada sini dia akan merebak macam-macam masalah. Tak semayangnya. Okey. Rukun, kalau tanya rukun iman, rukun Islam ni, dia belum tentu dia boleh jawab dengan tu. itu masalah. Semayang ke mana, puasa ke mana kan. Okey. Yang keduanya, saya dah nampak yang kita boleh ringkaskan, kalau daripada sudut agamanya sendiri tadi dah bermasalah. Yang kedua, kena lihat sumber rezeki. Ini ramai mungkin yang terlepas pandang. Kita cari apa punca sebenar, remeh-temeh saja ni. Punca tak ada punca pun nak bercerai. Betul. Tetapi bila kita korek balik, biasanya kita konsult pasangan-pasangan ni, bila dia nak bercerai ni, kita tahu, baru kita jumpa. Itu yang kedua. Sumber rezeki cuba cek. Kalau sumber rezeki tadi, kalau kita tengok ada bermasalah, ada sumber-sumber yang tak betul, haram, tunggu masa. Ada je masalah. Walaupun kecil, remeh-temeh saja isunya. Puncanya kecil-kecil penyebab. Dan ada yang ketiga. Saya buat 1, 2, 3 ni supaya orang dapat tangkap dan mudah faham. Yang ketiga, faktor family. Faktor keluarga yang bermasalah. Okey. Asal. 3 ni cukup dulu saya ingat. Keluarga tadi maksudnya keluarga mentua. Keluarga ni bermasalah keluarga ni kena lihat daripada apa nama kita kata latar belakang keluarga dia. Dia memang ada family yang memang berpisah, bercerai. Okey. Dia datang daripada family yang bermasalah. Mak ayah dia bercerai. Okey, dah ada sejarah tu. Ya, dah sejarah. Okay. Isteri keluarga ni banyak berlaku yang bercerai pasangan-pasangan. Cuba cek. Kita cek. Kalau cek balik. Cumanya ada orang tak ambil berat tentang ni. Isunya tak besar pun, remeh-temeh saja kepada dalam family dia. Tetapi menyebabkan dia jadi besar kepada dia. Bila kita cek balik, keluarga dia pun ada history tu. Ya, itu antara 3 perkara yang saya nak sentuh. Kena isu remeh-temeh ni yang saya nak jawab,
isu yang paling simple yang orang pakai sekarang ni, tak ada sefahaman, tak ada persefahaman. Itu dah cukup untuk dia pergi dan filekan perceraian. Pernah dengar ada sekarang ni kalau di negeri Selangor ada perceraian fast track. Oi, macam mana tu? Perceraian fast track. Perceraian fast track ni dia boleh selesai dalam masa, secara ringkasnya dia boleh selesai pada hari yang sama. Dalam tempoh 6 jam. Itu SOP yang dibuat oleh mahkamah lah. Dua-dua pihak pergi, file, isi borang. Apa saja alasan-alasan yang ada boleh masukkan dan dia boleh bercerai. Itu alasan yang, tapi tak semua negeri yang guna pakai dan ada perkara ni lah. Ada dia panggil kaedah fast track ni. Yang ada setakat ni diguna di Selangor. Jadi orang menggunakan alasan yang kedua yang mungkin saya nak sebut, yang mungkin yang jarang orang dengar juga, perceraian hakam. Perceraian secara hakam. Ini juga antara faktor yang kalau tengok balik hari ni ramai yang bercerai dengan melalui kaedah hakam ni. Yang menggunakan dia ada dah peruntukan undang-undang lah. Peruntukan undang-undang ada. Di Selangor ada kaedah-kaedah hakam. Tahun 2014 dah di warta. Ada kaedah dalam tu, kita boleh tengok. Dan hakam ini berperanan untuk menyelesaikan masalah-masalah rumah tangga tadilah. Menjawab ke persoalan tadi. Okay, kalau Tuan, untuk mukadimah kita ni okey dah tu. Cuma Ustazah, bila berlaku macam ni, kita tengok kadang-kadang seolah-olah timbul juga pandangan awam lah. Dah penceraian itu yang terbaik untuk dia. Tapi masalahnya setiap hari bercerai. Seolah-olah masyarakat dihidangkan dengan penceraian ni lah satu-satunya solusi. Sedangkan ialah kita pun faham dalam Islam dan sebagainya di sudut undang-undang, sebelum nak bercerai tu banyak sangat proses lain. Bahkan ada hukumnya lah pada perceraian. Saya tak boleh sebut lah, Ustazah lah kena sebut. Jadi Ustazah, sebenarnya sisi Islam dengan penceraian ni macam mana? Sebab nampak mudah sangat benda tu berlaku, Ustazah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz dan terima kasih Tuan Naim ya. Ya. Betul, alhamdulillah. Masya-Allah. Makhraj Dia makhraj tu kena betul tu, masya-Allah. Baik, sebenarnya bila kita bincang macam ni kan, dia sesuai lah. Orang kata on track lah, sebab tengah ada isu-isu cerai ni mudah macam tu je kan. Mudah, benda yang remeh-remeh pun mudah kan. Tapi sebenarnya bila kita nak bercakap tentang penceraian ni Ustaz kan, kita kena bercakap tentang perkahwinan dulu. Okey. Sebab tak ada perkahwinan, tak adalah penceraian. Betul. Betul tak? Jadi Allah sebutkan dalam surah Az-Zariyat, Allah sebutkan ayat 49, Allah jadikan kamu ni berpasang-pasangan. Tapi maksud berpasang-pasangan tu kena jelas lah. Laki dengan perempuan. Ya. Tu kena jelas. Sebab silap. Jangan silap. Dia tak ada pasang laki dengan laki, perempuan dengan perempuan tu sampai kiamat pun tidak diiktiraf. Takkan ada. Jadi laki dengan perempuan itu yang pertama. Dan bila Allah ciptakan berpasang-pasangan itu supaya kita mensyukuri nikmat, supaya kita mentauhidkan Allah. Lagi kita dah dapat pasangan ni, sepatutnya kemasnya perkahwinan itu lebih yakin, ya Allah, segala puji bagi Allah bagi pasangan ini pada aku. Kan? Segala puji bagi Allah, bagaimana aku nak menjaga pasangan ini sehingga ke akhir hayat destinasi kami bertemu Allah dalam keadaan Allah redha dan bawa ke syurga. Allah. Itu jadi bila kita faham ayat ini, kita faham destinasi, kita faham tujuan perkahwinan, maka penceraian tu macam bila nak kahwin ni tak ada dah timbul isu nak bercerai. Kita dah macam ada dapat satu kunci tu buang dalam laut, tak jumpa-jumpa dah Ustaz gitu. Kan tak ada fikir dah kalau bercerai macam mana ya. Tak fikir gitu. Tetapi biasalah manusia dia ada, bukan semua orang akan sepakat. Kan bukan semua orang satu hati. Kita belum kahwin semua mungkin indah, tapi selepas kahwin baru nampak sisi-sisi yang kenapa dia ni apa the real. The real. Kita pakai tualun letak merata-rata. Tak suka kan. Ada setengah orang jenis tu, tak boleh. Ada setengah orang dia memang
sangat teliti, tuala kena letak susun. Kalau saiz dia gini sampai sini, dia tak boleh sebelah panjang sebelah ni. Sabun, berus gigi, ubat gigi kena bubuh balik, tutup menutup. Ada orang memang macam tu kan. Ada orang sakit mata. Jadi benda ni remeh je Ustaz kan. Benda kecil-kecil. Tapi sebenarnya bila kita tak faham maksud kahwin itu, bahawa ada perkara remeh yang kita boleh pejam mata. Ada perkara remeh yang sebenarnya bukan remeh. Kat situ sebenarnya dia punya grey line dia kat situ. Dianggap je remeh. Dia dianggap remeh. Semua orang cakap, apa? Takkan sebab tu nak bercerai kot. Okey kot. Daripada suami kau pukul kau. Tapi bukan. Ada isu lain. Jadi sebenarnya bila kita nak bincang tentang penceraian, kita sebut tentang perkahwinan. Apa matlamat dulu. Yang keduanya, bila kita sebut tentang penceraian. Penceraian ni memang jalan keluar yang Allah berikan kepada kita, pasangan yang berkahwin. Dan jalan keluar itu boleh menjadi suatu yang membawa kepada penyelesaian masalah. Setelah mula-mula kita bincang, kita istiqarah. Ini antara Ustazah nak sebutkan tips lah. Kita berkahwin, sebelum kahwin kita istiqarah. Kan nak kahwin dengan siapa lah, apa semua istiqarah, minta mak, ayah, semualah kawan-kawan semua segala. Tapi lepas kahwin kita tak istiqarah dah. Sebenarnya tak boleh. Sebab kita tidak tahu jodoh itu sampai mana. Ini Ini perkara halus dalam perkahwinan. Betul. Istiqarah supaya yang buruk menjadi lebih cantik. Yang buruk Allah angkat, Allah ganti dengan lebih baik. Dan setiap hari kita membuat pilihan. Nak cakap apa dengan pasangan kita, nak makan apa, nak respon macam mana, nak marah tahap macam mana. Jadi istiqarah ini membantu. Orang yang biasa buat istiqarah, maka semua perbuatan dia insya-Allah ada guidance, ada petunjuk, panduan kan. Allah. Nak pilih mana, hatta nak masuk dalam mulut pun itu Allah pilihkan untuk kita. Segala puji bagi Allah. Sebab dia dah istiqarah lepas kahwin Ustaz. Iya, saya jarang dengar ni. Sama juga istiqarah kalau kita dah hantar anak kita masuk asrama contoh. Istiqarah Ustaz. Betul ke sekolah ini yang terbaik? Ya, pada waktu itu terbaik. Tapi tidak selepasnya. Saya dapat ini daripada guru-guru saya. Dan orang-orang yang berpengalaman, yang ayah dia ni memang tak lepas anak tu gitu. Maksudnya dia akan sentiasa istiqarah, betul tak di mana dia letak anak ini. Jangan letak cukup yang terbaik. Tidak, bukan pada masa tertentu mungkin dia berubah. Begitu juga dalam perkahwinan Ustaz kan. Jadi kat situlah kita nak tentang istiqarah. Lepas tu penceraian itu menjadi jalan keluar juga yang boleh mendatangkan, dia kena begini, kalau kita bercerai, pastikan penceraian itu mendatangkan lebih nikmat bahagia daripada derita. Allah tidak menciptakan kita untuk derita sepanjang sampai akhir hayat. Pasti ujian datang, bersilih ganti sebagai orang beriman. Tetapi bukan untuk hidup dalam derita. Orang beriman datang ujian, dia hadapi ujian dan dia syukur. Dia boleh senyum. Segala puji bagi Allah. Nabi Ayub AS kehilangan 12 anak lelaki. Ya, dengan penyakit yang diuji oleh Allah SWT, ditinggalkan keluarga, ditinggalkan sahabat, semua. Semua kekayaan hilang begitu. Tetapi hebatnya Nabi Ayub AS ini kerana sabarnya itu sehingga malu nak doa supaya Allah sembuhkan dia. Saya malu kan sampai malaikat datang kata suruh doa dan sebagainya. Tapi begitulah. Adakah dia merasa derita? Tidak. Dia bahagia dan dia syukur. Masya Allah. Jadi bila kita nak bercerai itu pastikan penceraian itu membawa bahagia. Betul bahagia tak lepas ni? Lebih dapat redha Allah tak? Lebih Allah sayang tak? Sebab tu dalam perkahwinan tu kalau berlaku pertengkaran berpanjangan, boleh bahagia tak Ustaz? Sentiasa buka mata, bertengkar kan? Nak pejam mata, bertengkar, tidur dalam Allah sakitnya hati ni kan? Kahwin apa macam tu? Macam mana kahwin gitu kan? Tak payah kan? Jadi kalau tidak ada mawaddah warahmah dalam rumah tangga itu, tidak ada cinta, tidak ada belas kasihan, tidak ada khidmat, tidak ada sayang, maka penceraian membawa jalan yang baik, yang lebih baik insya-Allah. Tapi kalau bukan itu jalannya, sengaja-sengaja sikit gaduh nak bercerai, sikit gaduh nak bercerai. Ada tu ramai orang muda terutamanya. Ya, apa ceraikan saya. Ataupun lelaki. Lelaki pun sama juga sekarang, dia emosi lebih kurang perempuan dah sekarang. Betul saya? Emosi lebih kurang dah sekarang ni. Segolongan ni dah kan. Sikit-sikit nangis teruk-teruk. Kadang-kadang sikit-sikit aku ceraikan kau. Kau melangkah. Aku ceraikan kau. Ni kisah benar Ustaz. Sebab saya menulis buku tentang rumah tangga. Saya 17 tahun dalam motivasi tapi korporat. Tetapi lepas tu orang akan cerita hal rumah tangga. Jadi banyak sangat himpunan kisah rumah tangga. Dan saya menulis waktu saya belum berkahwin.
Oh. Belum berkahwin, tulis kisah rumah tangga dan cara nak berdepan. Waktu tu saya ingatlah sikit Ustaz. Saya ingat saya bercakap dengan, sebab time tu adalah bunyi-bunyi suara tak kahwin lagi, macam mana nak bagi nasihat rumah betul. tangga kan Confirm. waktu tu. Jadi bos saya waktu itu Datuk Fadlan Kamsah kata, adakah seorang lelaki yang menjadi pakar sakit puan, dia perlu bersalin dulu, mengandung bersalin dulu baru boleh jadi pakar? Tak. Habis. Tak kan. Dia belajar daripada ilmu, dia belajar daripada pengalaman, kan, latihan, dan dia boleh jadi pakar insya-Allah. Jadi tak semestinya kita kena kahwin dulu, lalui dulu baru kita boleh menulis buku. Apa ada pada kita, ilmu kita daripada pengalaman orang sekeliling, dan kita belajar, kita keluarkan dulu, beri manfaat dulu. Jadi itu yang permulaan saya hasilkan buku dengan galeri ilmu. Ini banyak jasa galeri ilmu dengan saya ni. Gitu cerita. Lepas tu saya hasilkan buku selepas kahwin. Dan pastilah tulisan selepas kahwin itu berbeza dengan sebelum kahwin. Lain lah, dah lalu. Dah lalu. Kita dah ada ni kan. Jadi, tapi dia lebih kemas. Tak lari jauh, tapi lebih kemas. Sebab pengalaman itu sama je orang sekeliling tu. Pusing-pusing sama Ustaz. Jadi bukan boleh suka-suka hati kita minta bercerai tu. Dekat mulut tu ringan je nak sebut, walaupun kuasa cerai kat suami. Tak, bukan gitu. Dia ada penceraian yang dibenci oleh Allah SWT. Ya Allah. Bahkan dilaknat oleh Allah. Benci sungguh. Tapi ada penceraian yang Allah suka, yang boleh mendatangkan pahala. Allahu'alam bissawab. Masya-Allah, masya-Allah, cantik Ustazah. Cuma Tuan Nur yang tadi sebut pasal kurang ilmu agama apa semua tu kan. Saya terfikir Ustazah juga kan, adakah benda-benda remeh ni hanya sebab je? Maknanya ubat gigi tadi tu, tuala tadi tu, dia hanya tambah lauk je. Dia ada benda asal sebenarnya yang kalau orang Kelantan kata bekak dah. Dia dah membengkak dah hati tu kan. Duk tahan lama dah. Orang Kedah kata duk peram dah. Tapi sebab dapat satu point, dia meletup lah benda tu. Jadi macam mana Tuan Ain tengok setakat dia jumpa klien, kita duk sembang, dan macam mana Tuan menasihati orang yang berhadapan ni dengan hal tadi, ada tak yang berjaya akhirnya okey betul ini remeh, jom kita get back balik. Macam mana Tuan? Okey, baik. Bagus soalan tu. Saya mengikut pengalaman yang kita dah lalui ni, ada pasangan yang lantik kita untuk selamatkan rumah tangga. Okey. Berusaha untuk selamat, dan alhamdulillah jodohnya panjang, Masya berjaya selamat. Alhamdulillah. Bukan satu kes, bukan dua kes lah. Sepanjang kita dah buat kes ni, memang ada kes macam Tapi kes ni tak popular Ustazah kan. tak popular. Media tak ambil lah. Memang. Kes untuk peguam buat untuk selamat, bantu untuk selamat rumah tangga ni tak popular lah. Tak popular lah. Media pun tak nak ambil lah. Tak hit. Tak hit kan. So Alhamdulillah. kan, memang ada. Macam Ustaz tanya tadi, dia ada dah masalah-masalah yang lain. Okey. Cuma dia menjadi punca saja kan. Dia sebut remeh sikit punya hal meletup kan. Kita lihat kes-kes yang berlaku ni berbalik juga kepada alasan yang saya bawa tadi, punca tu, punca besar, punca yang utama tadi. Okey, soalannya siapa yang bagi sakinah, bagi ketenangan dalam rumah tangga ni, siapa yang bagi? Okay. Yang ayat Quran sebut sakinah, mawaddah, rahmah. Tiga-tiga ni tak ada siapa boleh bagi. Ya, insya-Allah. Setuju ke tidak? Cuba fikir. Tiga benda ni dalam rumah tangga ni, pasangan yang berkahwin ni, dia nak ketenangan, kan? Dia nak kebahagiaan, kasih sayang. Siapa yang nak bagi? Cuba tanya. Kalau bukan Allah yang bagi. Allah. Betul. So kita lihat kepada ni, masalah dia berbalik kepada benda tadi lah. Bila pasangan ni buat mudah, hubungan dia semayang dah. Semayang, kalau semayang pun ambil ringan, mudah kan. Kita jumpa banyak sangat kes. Banyak sangat kes di luar sana yang ambil mudah tentang solat. Bila tak solat, Ramadan tak puasa, Allah. makan, tak ada sembunyi-sembunyi dalam rumah ni, makan saja. Ada anak makan Depan keluarga ni? Aduh. ada, kita jumpa. Macam mana anak tu membesar? Jadi persoalannya ialah kalau hubungan dengan Allah tak dijaga, tak jaga basic lah, benda yang basic. Kita lihat benda basic lah. Tanggungjawab kita ni, orang Islam, tanggungjawab dia nak jadi Islam, nak tak nak semayang 5 waktu kena beres. Asas tu. Asas.
Kalau tak beres, itulah puncanya. Yang lain ni yang mai punca ni saya boleh baca lah punca ni kalau mai. Kalau nak baca ada 20, ada 30. Alasan yang senarai. Ni bukan saya senarai ni, boleh Google Real keluar. Dalam media, dalam surat khabar keluar ni, dalam paper keluar ni. Banyak ni sumber pula kalau nak tengok. Saya nak baca saja ni, Jabatan Kehakiman Syariah Selangor keluarkan. JKSL. Yang ditulis oleh Cosmo. Ni lama dah ni keluar. Google saja. Kes remeh sehingga bercerai. Kes remeh hingga bercerai. Ada sana sini berpuluh. Hak remeh belakang tu. Berebut rancangan televisyen. Aduh, rebut remote TV. Pun boleh bercerai. Alamak. Kena beli 2 TV. Saya nak baca yang mana saya dah nampak je. Saya nak baca semua ni tak ni. Aduh. Remote TV pun menjadi punca. Remote TV lah. Patutkah dia bercerai? Lagi apa lagi? Nak ambil yang hak betul-betul. Hak pelik lah kira. Terkejut lah. Rare punya ni. Alasan rare punya. Okey. Lupa flash tandas. Aduh. Pasangan lupa flash. Masuk-masuk tu dia. Dia selalu sangat tu. Dia kan. So benda-benda tu. Logik ke? Patut ke nak bercerai? Kalau jumpa tuan, dia ceritalah. Ada, memang ada kes. Sebab tak flash macam tu. Ni saya habaq ni, yang saya baca alasan remeh ni yang ada dalam media. Dan yang direkodkan melalui kes. Kajian kes. Cannot brain lah. Apa lagi? Ada banyak ni. Mari kita tengok alasan lain. Alasan yang common kita dengar, tak pernah masalah. Tak bersefahaman, bergaduh. Punca nafkah. Yang ni biasa kita dengar. Yang ni kita faham. Ini agak serius biasa. lah. Curang. Biasa. Curang tu tinggi tak? Tahap curang. Saya kalau dengar orang main curang, saya dah macam orang Kedah panggil apa istilah mangli. Mangli ni apa? Nak cakap faham kan? Faham. Cuma mungkin kena translate lah. Apa maksud mangli ni? Saya kalau mai pasangan datang kau tengok semua apa masalah ni. Oh, curang. Tak ada apa-apa kat saya. Cuma saya terfikir juga ada juga kalau tadi kurang semayang asas rukun Islam. Tapi Ustazah, ada juga ustazah bercerai. Ada juga mudirah bercerai. Hak tu kita akan sambung lepas ni insya-Allah bersama dengan Ustazah dengan Tuan Aim. Stay tune bersama kami. Pertama kita kena lihat Nabi SAW juga pernah bercerai. Okey. Adakah Nabi tidak menjaga solat? Adakah Nabi tidak mendirikan solat? Adakah Nabi tidak tahu hukum hakam agama? Tidak. Nabi sebaik-baik, sempurnanya manusia. Jaga solat dan sebagainya. Ini ustaz, kenapa ustaz pukul isteri? Aduh, tu payah jawab tu. Kan? Ustaz, tapi kenapa dia buat benda tak elok? Okey, itu semua persoalan yang bermain di minda masyarakat. Media pula suka tajuk tu. Media memang sensasi tu memang tugas dia. Sebab tu dia dipanggil media. Kalau kita tinggal sebahagian, kita buat sebahagian, tak boleh. Kita ambil hak mana kita nak buat je. Semayang. Saya ada jumpa kes kaki masjid. Suami ni kaki masjid. Cerita ni nak dengar ni. Jemaah 5 waktu tak tinggal. Subuh, Zuhur, Asar. Ya. Okey. Iktikaf duduk masjid lah. Kalau kata bulan puasa ni, bini dia bagi tahu kat saya. Kira iktikaf ni balik kadang-kadang buka puasa di masjid, sahur di masjid. Kan? Kalau mai amal ibadat ni. Tetapi apa agak-agak yang masalah dah ni?